Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan Piala Dunia Hoki 5 sebelah wanita. Skuad negara terpaksa akur di benam Belanda 0-10 dalam aksi kedua kumpulan A di Muscat, Oman malam tadi. Keputusan perit itu hanya selepas pasukan negara membuka aksi penuh bergaya membelasah tuan rumah Oman 10-0 di 11 siang. Pengendali pasukan Nabil Fikri Muhammad Nur berpendapat kesilapan anak buahnya pada awal permainan telah menghukum mereka untuk mengekalkan rentak kecemerlangan di Oman. Bukan satu keputusan yang diharapkan. Kita mempunyai peluang pada awal permainan, namun kita tidak menjaringkan gol. Pasukan Belanda menghukum kita dengan kesilapan kita sendiri dan menyebabkan kita lepaskan 10 jaringan yang mudah. Peluang menentang pasukan Fiji esok hanya kemenangan yang memastikan kita pergi ke peringkat super akhir. Jadi hanya kemenangan yang perlu kita cari dan kita akan pastikan pemain bersedia untuk mencapai objektif kita dengan 3 mata. Ketika ini, Malaysia di kedudukan kedua kumpulan dengan 3 mata di belakang Belanda yang mendahului dengan 6 mata. Skuad negara akan melengkapkan saingan kumpulan bertemu Fiji hari ini. Perkembangan Piala Asia 2023. Perhitungan skuad negara dengan Korea Selatan bakal memberi pengalaman positif kepada skuad kendalian Kim Panggon. Ini bagi meneruskan misi lebih penting iaitu melayakkan diri buat jolong kali ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. We're nothing lost, but depend on our performance and depend on situation. We may get something for the momentum or something foundation for the future preparation. So for us very important. We face a world qualification this moment and maybe coming March and June. And if we go to success to go to final stage, we may face this kind of such giant football country, Korea, maybe Japan, Iran. Sementara itu, pertahanan tengah Dion Cole teruja untuk beraksi bertemu Korea Selatan di sebalik kekecewaan gagal melangkah ke pusingan 16 terbaik. I think these are the kind of games you want to play. This is the kind of games you dream of. So I think all of us have enough motivation tomorrow to perform well, to do our best and give it all. I think it's a very nice experience for us as a team to gain this experience. So we will do our best. Pertembungan pertama selepas 44 tahun Malaysia dan Korea Selatan dalam peringkat kumpulan Piala Asia itu akan berlangsung di Stadium Al-Janoub. Kali terakhir pada edisi 1980 menyaksikan kedua-dua pasukan terikat satu sama. Sementara itu, juara 2 kali Korea Selatan amat menghormati Malaysia menjelang peranan terakhir mereka dalam kumpulan E. Ketua Jurulatih Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, mahu anak buahnya bersedia menghadapi perlawanan sukar bertemu skuad bimbingan Kim Panggon yang mempunyai maklumat menyeluruh tentang pemain Korea Selatan. Bagi penjaga gol Korea Selatan, Jo Hyun Woo pula, Panggon telah membawa banyak perubahan positif kepada pasukan Malaysia, namun tumpuan mereka lebih kepada persediaan untuk perlawanan malam ini. Korea Selatan yang menghuni tangga ke-23 dunia perlu mendapatkan 3 mata berdepan Harimau Melaya di ranking ke-130 untuk melangkah ke pusingan 16 terakhir selaku juara kumpulan. Jepun mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik Piala Asia 2023. Ini selepas jaringan berganda Ayase Ueda memastikan kemenangan 3-1 ke atas Indonesia pada aksi terakhir kumpulan D di Stadium Al-Tumama malam tadi. Penyerang kelab Feyenoord itu membuka jaringan seawal minit ke-6 menerusi sepakan penalti. Tiada jaringan tambahan terhasil sehingga rehat. Di babak kedua, Ueda yang gagal dikawal pertahanan Indonesia menjaringkan gol kedua peribadinya hasil hantaran pemain tengah Ritsu Doan. Penguasaan Jepun semakin sukar digoyahkan sebaik pertahanan lawan Justin Hubner tertampan bola ke gawang sendiri minit ke-87. Sandy Walsh berjaya mendapatkan gol sagu hati Indonesia dengan
dengan mengatasi penjaga gol Jepun Zion Suzuki pada masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Jepun menamatkan peringkat kumpulan selaku naib juara, ketinggalan 3 mata di belakang Iraq yang mengumpul 9 mata. Indonesia di tempat ketiga perlu menunggu hingga tamat peringkat kumpulan hari ini sama ada mereka akan layak sebagai 4 pasukan terbaik di kedudukan tersebut. Turut marah dari kumpulan D, pasukan Iraq yang berjaya mengatasi cabaran Vietnam. Pemain simpanan Aiman Hussein menjaringkan gol kemenangan Iraq menerusi sepakan penalti saat-saat terakhir perlawanan untuk mengecewakan lawan 3-2. Dalam aksi di Stadium Jassim bin Hamad, Vietnam terlebih dahulu mendahului minit ke-17. Ia susulan kesilapan pertahanan Iraq Zaid Tahsin yang menjaringkan gol sendiri. Namun campur tangan VAR membatalkan gol berkenaan. Vietnam akhirnya membuka jaringan menerusi Bui Hoang Viet An pada minit ke-40 sebelum pemain pertahanan Rabin Solka menyamakan kedudukan selang 7 minit. Hussein kemudian menjaringkan gol kedua Iraq sebelum Vietnam menyamakan kedudukan menerusi pemain simpanan Nguyen Quang Hai pada masa penuh perlawanan. Skuad bimbingan Jesus Casas dihadiahkan sepakan penalti saat akhir permainan yang disempurnakan Hussein selepas dikasari Min Trong. Kemenangan itu sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah Iraq dalam saingan peringkat kumpulan. Teddy Sheringham dan Jorn Henrys antara bekas bintang Manchester United dan Liverpool yang akan beraksi pada perlawanan persahabatan Battle of the Reds. Ia akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 27 April ini. Sheringham mengakui teruja berpeluang beraksi di hadapan penyokong kelab The Red Devils di Malaysia, manakala Rees berjanji akan menampilkan aksi menghiburkan buat peminat. Looking forward to it. I think I'll speak for both of us that we love coming to this part of the world. Got a lot of big Manchester United and Liverpool fans all around the world, but in Asia especially. It's always good to come and see those fans that don't get the chance to come across to England and see us. Because there's so many Liverpool United fans in Asia and especially here, so us coming here and giving back is important and we look forward to it. Hadir sama pada sidang media berkenaan pengarah projek All Star Sport Raf Yaakob. Beralih ke Liga Malaysia, Kelantan United FC KUFC akan menyelesaikan sepenuhnya tunggakan gaji pegawai, jurulatih dan pemain pasukan itu pada minggu depan. Presidennya Rozi Muhammad berkata, isu tunggakan gaji yang tular sebelum ini hampir selesai kerana kelab berkenaan telah membuat pembayaran secara berperingkat sejak awal Januari. Beliau menjelaskan pembayaran gaji bagi bulan Ogos, September, Oktober dan November telah selesai, manakala gaji untuk bulan Disember tahun lalu akan dibayar hujung bulan ini. Beliau juga berharap isu ini tidak berlarutan kerana pihak pengurusan KUFC mahu memberi tumpuan mengharungi saingan Liga Super musim 2024-2025. Kelantan United mengakhiri saingan Liga musim lalu di kedudukan ke-12 memungut 17 mata daripada keseluruhan 26 perlawanan. 7,000 peserta tempatan dan Eropah bakal menyertai edisi kedua Anak Sarawak International Half Marathon ASIHM 21 yang bakal berlangsung pada 2 Februari. Amerika Syarikat, Sepanyol, Jerman, Itali, Kanada, Argentina dan Turki antara negara yang bakal menyahut cabaran edisi kali ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga merupakan penaung Sarawak Volunteers memaklumkan larian bakal mempertandingkan 3 kategori dan wang hadiah keseluruhan RM60,000. Ini sebahagian tarikan dan saya mengharapkan dengan ada sokongan ini kita akan menarik nanti lebih ramai pelancong-pelancong khususnya yang meminati bidang maraton ini datang ke negara kita. Sebab salah satu sektor pelancongan yang boleh menarik pelancong ialah bidang sukan. Saingan bakal diadakan di 2 lebuh raya utama iaitu lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang, Suka dan lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, Ackley. Stadium RTM berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.